Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 2 Februari, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Pasukan Kedutaan Malaysia digerakkan ke Wuhan. Juga Asia jelaskan tidak terbabit dengan sebarang siasatan mengenai Airbus. Salam sejahtera. Jumlah kematian akibat coronavirus di China meningkat kepada 304 berbanding laporan semalam 259 orang. Peningkatan hampir 50 orang sehari semakin membimbangkan dengan peningkatan kes jangkitan sebanyak 1,921 kes. Setakat ini jumlah kes jangkitan sebanyak 14,381 kes melibatkan 27 buah negara. Jepun kini berada di kedudukan kedua kes jangkitan luar negara dengan 20 kes, diikuti Thailand 19 dan Hong Kong 13 kes. Penularan di negara Eropah pula menyaksikan Jerman 8 kes dan Perancis 6 kes. Di China, gara-gara panik, beberapa pemilik haiwan mencampakkan kucing dan anjing peliharaan mereka hingga mati kerana mempercayai sebagai pembawa wabak coronavirus baru. Nasib haiwan malang itu mendapat perhatian ramai di laman sosial selepas tersebarnya gambar bangkai berkelimpangan. The Sun memetik laporan media tempatan, 5 kucing menjadi mangsa di Shanghai manakala seekor anjing ditemui mati selepas dicampak dari sebuah flat di bandar Tianjin, wilayah Hebei. Haiwan itu dipercayai dicampak dari tingkat atas bangunan jam 4 pagi. Kejadian disedari penduduk setempat yang terdengar bunyi seperti letupan tayar sebelum menemui bangkai haiwan berkenaan dengan kesan darah di sekelilingnya. Sementara itu, pasukan awal Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sudah digerakkan ke Wuhan, China semalam untuk membawa pulang rakyat Malaysia di bandar itu. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah memaklumkan pasukan mengambil masa 20 jam untuk tiba ke Wuhan bagi misi berkenaan. Datuk Saifuddin dalam hantaran di laman Twitternya memaklumkan pasukan itu akan meredah perjalanan sejauh 2,000 km sebelum membawa rakyat Malaysia di bandar itu kembali ke tanah air. Beliau turut mendoakan agar misi itu berjalan lancar kerana mereka masuk ke bandar yang menjadi pusat penularan novel coronavirus ketika semua orang mencari jalan keluar. Sebaik tiba di Wuhan, kaki tangan kedutaan akan membawa rakyat Malaysia yang terkandas untuk pulang menaiki pesawat khas yang disediakan kerajaan Malaysia dan dijangka tiba ke Malaysia dalam masa terdekat. Dalam video berkenaan, Duta Besar Malaysia di Beijing, Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin menzahirkan harapan supaya misi kumpulan itu berjaya dilaksanakan. Kementerian Kesihatan akan terus meningkatkan kawalan pemeriksaan dan saringan di semua pintu masuk negara. Timbalan Menterinya Dr. Lee Boon Chye berkata, langkah itu menjadi keutamaan dalam usaha membendung penularan penyakit novel coronavirus terutama bagi jangkitan manusia ke manusia. Penting kalau kita dapat sekat di pintu masuk, kita harap kita boleh elakkan daripada jangkitan manusia ke manusia. Jadi kita tahu ada kes manusia ke manusia bukan setakat di negara China tetapi di Thailand, di Perancis, di Amerika Syarikat dan kes-kes itu masih boleh dikatakan terpencil. Dan kita harap perkara tersebut tidak berlaku di sini. Menurutnya, jumlah kes membabitkan coronavirus di peringkat global masih meningkat. Justru katanya pihaknya akan terus berwaspada serta melakukan pelbagai usaha bagi membendung penularan jangkitan itu terutamanya jagaan di pintu masuk negara. Individu yang dikesan di pintu masuk negara yang mengalami gejala itu akan diberi rawatan selain mereka diasingkan. Dr. Lee mengulas laporan Thailand yang merekodkan kes pertama jangkitan coronavirus dari manusia ke manusia. Kes membabitkan seorang pemandu teksi yang dipercayai membawa seorang pelancong warga Cina.
Sementara itu, polis Johor sedang mengesan individu yang menyebarkan berita palsu menerusi Facebook dengan nama Haziq Fahmi. Kononnya semua kawasan di Forest City dikuarantin dan ditutup kepada umum berikutan penularan novel coronavirus. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Kamarudin Makdin berkata, ia susulan laporan polis dilakukan seorang pegawai perubatan dari Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 505(B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jabatan Kesihatan Johor JKNJ semalam turut menafikan dakwaan terdapat 2 kes jangkitan novel coronavirus di Forest City. Orang awam diminta tidak menyebarkan viral yang tidak sahih kerana akan mengakibatkan situasi panik dalam kalangan masyarakat. Syarikat Penerbangan Asia menjelaskan tidak terbabit dengan sebarang siasatan mengenai Airbus yang dikendalikan oleh Serious Fraud Office SFO United Kingdom. Syarikat itu turut menafikan semua dakwaan salah laku dalam artikel yang mengaitkan perjanjian dilakukannya mengenai penajaan sebuah pasukan sukan dimiliki eksekutifnya. AirAsia dalam satu kenyataannya merujuk kepada artikel bertajuk AirAsia Directors, Staff got 240 million ringgit bribe from Airbus, Court Docs say, yang dikeluarkan sebuah portal berita. Mengulas artikel berkenaan, dakwaan rasuah membabitkan syarikat pembuat kapal terbang Airbus, AirAsia menjelaskan ia tidak terbabit dalam siasatan SFO. Pembelian setiap pesawat tidak pernah diputuskan oleh individu tetapi melalui penilaian yang teliti, perbincangan dan keputusan kolektif ahli lembaga. Ini selepas mengambil kira pelbagai perkara termasuk spesifikasi teknikal, prestasi penerbangan pesawat dan kos operasi. Ia juga merangkumi kemampuan pesawat dan tawaran harga menarik untuk memastikan AirAsia kekal berdaya saing dalam perniagaan. AirAsia berkata sejak menjadi pelanggan Airbus pada 2005, mereka tidak pernah membuat keputusan pembelian hanya berdasarkan kepada penajaan Airbus. Setiap rundingan dan urusan perjanjian pembelian pesawat dilakukan secara langsung dengan Airbus tanpa membabitkan pihak ketiga atau perantara. Mengenai penajaan Airbus dalam pasukan sukan, AirAsia menjelaskan ia diketahui secara meluas dan memberi penjenamaan serta kelebihan lain terhadap syarikat itu. Keputusan berhubung pembelian tanah bagi pembangunan semula kampung baru dijangka dapat diumumkan pada Jun ini. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata menjelang tempoh itu, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB mempergiat usaha memberi penerangan kepada pemilik tanah berhubung skim pilihan tawaran. Ujarnya semua sesi keterlibatan secara kelompok kecil mendapat maklum balas positif penduduk terbabit sekaligus memberikan persetujuan mereka. Dalam pada itu, Khalid turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah atas sokongan baginda terhadap pembangunan semula kampung baru. Telah menyatakan sokongan yang penuh kepada usaha untuk membangunkan kampung baru. Ya. So sekarang ni Agong pun dah sokong, Sultan Selangor pun dah menyatakan sokongan. Lalu yang mana yang nak gunakan semangat Melayu ni, saya harap tuan-tuan semua cek fakta lah. Ini bukan merugikan Melayu tetapi ianya akan menguntungkan Melayu. Justru itu, beliau berharap sokongan ini dapat membuka mata pemilik tanah untuk menerima tawaran yang diberikan kerajaan agar kampung baru dapat dibangunkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan konvoi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan ke-16 di Dataran Merdeka. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menyasarkan penubuhan 222 pasukan sukarelawan Ar-Rahmah di seluruh negara menjelang tahun depan berbanding hanya 76 pasukan sahaja setakat ini. Yang di-Pertuanya Nik Omar Nik Abdul Aziz berkata inisiatif itu bakal meningkatkan keahliannya berbanding 10,000 ahli di seluruh negara ketika ini. Kita target selewatnya 2021 lah. Tapi tak negara ahli sekarang ini sudah ada sekitar dalam 50 skuad Ar-Rahmah yang tidak termasuk yang 26 di Johor ini. Ya, kalau aktif sebagaimana negeri Johor, kita jangka akhir tahun ini kita dapat memenuhilah.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan skuad Rahmah peringkat negeri Johor di Batu Pahat. Ujarnya tujuan utama pasukan ditubuhkan adalah untuk turut serta dalam aktiviti kebajikan dan dalam masa yang sama terlibat dalam gerak kerja dakwah di lapangan dengan fokus kepada program kemasyarakatan. Sukarelawan yang juga merupakan pasukan beruniform Yadim mampu memberi kesedaran kepada perjuangan untuk agama serta melatih individu untuk lebih berdisiplin. Selain itu, ia juga berperanan sebagai tenaga penggerak ke arah mencapai matlamat gagasan Rahmatan Lil Alamin bagi kestabilan negara demi memelihara dan meningkatkan martabat agama Islam dan keharmonian hidup bermasyarakat. Unit Peneraju Agenda Bumiputra teraju komited untuk membantu usahawan Bumiputra dalam pelbagai sektor yang diceburi mereka. Pengurusinya Datuk Seri Mustafa Muhammad yang baru dilantik menjawat jawatan itu kini sedang melihat secara keseluruhan mengenai peranan teraju. Fokus teraju termasuk menangani isu utama membabitkan peruntukan susulan langkah berjimat cermat yang dilakukan oleh kerajaan. Katanya teraju masih mempunyai geran dan pinjaman yang boleh ditawarkan kepada usahawan. Sudah pasti semua usahawan telah banyak dibantu oleh teraju. Teraju ditubuhkan tahun 2011, sudah hampir 10 tahun ditubuhkan. Ribuan usahawan telah dibantu dan tak kiralah wartawan sesiapa pun ramai telah dibantu oleh tapi untuk khusus bagi wartawan tidak ada. Program dibuka kepada hampir ke semua sektor. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program usahawan kemudi di Pengkalan Cepa, Kelantan. Seramai 30 bekas pengamal media hadir mendengar peluang perniagaan oleh Kelab Usahawan Wanita Kelantan dan Majlis Amanah Rakyat Mara Kelantan. Program memberi peluang kepada peserta menimba ilmu dalam bidang keusahawanan. Mereka didedahkan dengan teknik membuat jualan dalam talian menggunakan beberapa platform perniagaan dan pemasaran dalam talian. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Liga Arab menolak pelan damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan menyifatkannya ia tidak membawa kepada keamanan dan keadilan kepada penduduk Palestin. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Menteri Luar yang berlangsung di Kahirah, Mesir. Trump sebelum ini bersama sekutunya Benjamin Netanyahu melancarkan pelan damai Timur Tengah kononnya bagi menyelesaikan konflik antara Palestin dan Zionis. Bagaimanapun ia dikritik hebat kerana lebih memihak kepada rejim Zionis dan tiada wakil pemimpin Palestin di majlis pelancaran pelan damai itu. Pelan damai itu antaranya akan mengiktiraf penempatan haram Zionis di tebing barat serta menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara yang tidak dibahagikan. Ia juga dilihat seolah-olah memberi harapan satu hari nanti Palestin akan mempunyai negara sendiri yang berdaulat. Susulan mesyuarat tergempar itu juga, Presiden Palestin Mahmud Abbas memutuskan semua ikatan dengan Israel dan Amerika Syarikat termasuk kerjasama keselamatan. نبلغكم هنا بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية. قلنا نفس الكلام لأمريكا يعني. بما في ذلك العلاقات الأمنية. فإن الصفقة مرفوضة جملة وتفصيلا منذ أن أعلنوا عن ضم القدس وتوحيدها عاصمة لإسرائيل. ولكننا لا زلنا نؤمن بالسلام. ورحنا بدينا 5 سنين وإحنا نداعب طبعا. Jutawan Jepun Yusaku Maezawa membatalkan hasratnya untuk mencari teman wanita bagi menemaninya terbang ke angkasa dan menjadi penumpang pertama SpaceX Elon Musk. Keputusan mengejut lelaki berusia 44 tahun itu sekaligus menghampakan lebih 27,000 wanita yang sudah menghantar permohonan untuk mencuba nasib. Daily Mail melaporkan Maezawa berkongsi penjelasan lanjut berhubung pembatalan itu menerusi ucapan di Twitter 2 hari lalu. Atas alasan peribadi, beliau memaklumkan Abema TV mengenai keputusannya itu untuk tidak terbabit untuk dokumentari mencari jodoh. Malah Maezawa sedar keputusan itu menghampakan banyak pihak terutama mereka yang sudah menghantar permohonan, kaki tangan serta seluruh tenaga produksi di Abema TV. Sebelum ini, Maezawa bersetuju dengan idea mencari teman wanita kerana kesunyian dan usianya yang kian meningkat. Maezawa menawarkan peluang keemasan itu selepas memuat naik iklan di Twitter miliknya dan dia sepatutnya membuat keputusan menjelang akhir Mac depan.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Ini persaingan Liga Hoki Wanita Kebangsaan. Akademi KL mengukuhkan kedudukan di tangga teratas selepas merakam kemenangan kali kelima berturut-turut dengan menjadikan MSSPP PSHA mangsa terbaru dengan kemenangan besar 11-0. Juga berpesta gol PDRM Blue Warriors yang menupaskan Sabah 6-0. Satu lagi pertembungan tumpuan PKS United menentang TLHG berkesudahan seri 1-1. Di Stadium Hoki Nasional PKS United, pasukan tangga ketiga selaku tuan rumah berdepan pasukan tangga kedua TLHD. Seawal minit kelima, PKS United berjaya di depan menerusi jaringan padang Nur Zafirah Aziz. Serentak TLHD berusaha keras mencari jaringan penyamaan dan mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-45 untuk menyamakan kedudukan menerusi Nur Syuhada Suhaimi. Aksi terus seimbang selepas itu dengan kedua-dua pasukan nampak berhati-hati dalam mencatur gerakan. Namun sehingga siren penamat bunyi, tiada lagi gol mampu ditambah kedua-dua pasukan. Keputusan seri ini mengekalkan kedudukan TLHD dan PKS United di posisi kedua dan ketiga liga dengan kedua-dua terikat 10 mata. Namun kelebihan jaringan TLHD membolehkan mereka kekal di belakang pendahulu Akademi KL yang sudah mengutip 15 mata. Sekian dulu paparan Buletin Pagi. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.